Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Perguruan Kota Baru ingin membuat pembentangan kumpulan falsafah pendidikan yang bertajuk Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang pelajar, iaitu saya sendiri, Bushra binti Salihin, nombor metrik D210800548, Aina Mardiah binti Yusuf D210800544 dan Amirah binti Haji Abdullah D210800545. Sebagai permulaan, sebelum saya membentangkan tentang sistem pendidikan sebelum merdeka dan hubungannya dengan falsafah pendidikan, saya akan menerangkan serba sedikit pengenalan tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sistem pendidikan sebelum merdeka, sistem pendidikan selepas merdeka dan sistem pendidikan masa kini. Sistem pendidikan sebelum merdeka merupakan kesinambungan warisan yang panjang, bermula dengan sistem pendidikan agama bertukar kepada sistem pendidikan vernakular, manakala sistem pendidikan selepas merdeka pula merupakan sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan barat, dan sistem pendidikan masa kini pula merupakan sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan Malaysia. Okey, kita masuk kepada sistem pendidikan sebelum merdeka. Sistem pendidikan sebelum merdeka terbahagi kepada 2 fasa, iaitu fasa sebelum zaman kolonialisme British pada tahun 1400 hingga 1786 dan selepas zaman kolonialisme British. Sistem pendidikan pada fasa pertama, iaitu sistem pendidikan sebelum zaman kolonialisme British, merupakan pendidikan pada era masyarakat Melayu tradisional, iaitu wujud sejak zaman kegemilangan Empayar Melaka. Pendidikan ini hanyalah satu keperluan hidup masyarakat. Hal ini kerana corak pendidikan pada era ini pada mulanya berbentuk tidak normal, tidak formal, dan ianya bertujuan untuk pemindahan pengetahuan dan kemahiran seperti pertanian, perdagangan, seni mempertahankan diri dan sistem pendidikan yang bersifat keagamaan. Kedatangan Islam di rantau Asia dan perkembangannya memberikan kesan kepada sistem pendidikan di tanah Melayu dan kurikulum. Pada peringkat evolusi pertama, pendidikan Islam berpusat di rumah guru, iaitu para pelajar belajar mengaji Al-Quran dan fardu ain daripada guru-guru dan ulama. Seterusnya, pada evolusi kedua, pendidikan Islam berpusat di masjid, surau dan madrasah, di mana bilangan pelajar semakin bertambah. Peringkat evolusi ketiga pula berpusat di sekolah pondok, iaitu sekolah agama tradisional yang pertama yang menggunakan kurikulum Masjidil Haram, iaitu subjek Al-Quran, hadis, fiqh, tauhid, bahasa Arab, tasawuf, tulisan Jawi dan sebagainya. Sistem pendidikan sebelum merdeka pada fasa kedua, iaitu pada semasa zaman kolonialisme, iaitu pada tahun 1786 sehingga 1956. Pada fasa ini terdapat 2 fasa, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan juga selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua berlaku pada era penjajahan. Pada era ini, British menguasai sistem pemerintahan dan sistem pendidikan di negara kita. Dasar pertama yang menyokong falsafah ini ialah pendidikan rendah dan pendidikan menengah yang bahasa pengantarnya ialah bahasa Inggeris dan bahasa tempatan. Matlamat pendidikan pada era ini ialah untuk mengukuhkan dasar pecah dan perintah, iaitu dasar yang membolehkan British untuk terus mengekalkan kuasa, menguasai ekonomi, meluaskan penyebaran agama Kristian serta memisahkan kaum Melayu, Cina dan India dalam sistem pendidikan. Kesannya, sekolah vernakular dibangunkan mengikut bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar, iaitu sekolah bahasa Inggeris untuk golongan bangsawan, sekolah vernakular Melayu untuk kaum Melayu, sekolah vernakular Cina untuk kaum Cina dan sekolah vernakular India untuk kaum India. Kurikulumnya terhad kepada keupayaan menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, kemahiran menulis dan juga mengira. Selain itu, latihan perguruan, pendidikan vokasional dan teknik, pendidikan tinggi, sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak juga diwujudkan untuk memantapkan dan mengembangkan lagi sistem pendidikan di tanah Melayu.
Kesimpulannya, pendidikan pada era ini menyebabkan perpaduan kaum tidak dapat diwujudkan. Seterusnya, memudahkan pihak British untuk menggunakan dasar pecah dan perintah. Seterusnya, fasa kedua. Semasa zaman kolonialisme pula berlaku pada era selepas Perang Dunia Kedua. Jepun telah mengambil alih pemerintahan negara ini pada tahun 1942 sehingga 1945. Dalam tempoh tersebut, hampir semua sekolah Melayu diarahkan tutup dan digantikan dengan sistem persekolahan Jepun. Hal ini bertujuan untuk pengajaran bahasa Jepun. Sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan, terdapat beberapa sistem dan dasar pendidikan digubal dan dibina semula mengikut cadangan dan dasar pendidikan rancangan Cheesman, laporan Barnes, laporan Fenwu, Ordinan Pelajaran dan laporan Penyata Razak. Dalam rancangan Cheesman, dasar ini merupakan percubaan pertama untuk menyusun semula polisi pendidikan di bawah pentadbiran British. Pembinaan semula sistem pendidikan ini bertujuan untuk menjamin setiap sistem pendidikan dan dapat dikembangkan dengan sepenuhnya. Namun, rancangan ini tidak dapat dilaksanakan kerana British memberi tumpuan untuk memulihkan sekolah-sekolah yang telah musnah akibat peperangan. Seterusnya, laporan Barnes ditubuhkan pada 1951. Laporan ini mengesyorkan seluruh sistem pendidikan dirombak semula dengan memberi beberapa cadangan seperti sekolah vernakular dibubarkan, merombak semula kurikulum, mendirikan maktab perguruan dan sebagainya. Namun, laporan ini juga mendapat tentangan terutamanya kaum Cina kerana kaum Cina menganggap laporan ini bertujuan untuk menghapuskan bahasa dan kebudayaan mereka. Seterusnya, laporan Fenwu yang ditubuhkan pada 1951. Laporan ini dibuat kerana menentang cadangan dan dasar laporan Barnes. Laporan ini ditubuhkan bertujuan untuk memartabatkan bahasa Cina, menjaga keperluan kebudayaan serta sekolah orang Cina. Seterusnya, Ordinan Pelajaran ditubuhkan pada 1952. Dasar pendidikan ordinan dibuat kerana terdapat perbezaan pendapat pada laporan Barnes dan laporan Fenwu. Laporan ini telah menetapkan bahawa sekolah menengah vokasional ditubuhkan dan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu beransur-ansur di sekolah vernakular Melayu. Cadangan-cadangan ini tidak dapat dilaksanakan kerana faktor kekurangan sumber kewangan. Seterusnya, laporan Penyata Razak ditubuhkan pada 1956. Penyata Razak mengemukakan dua cadangan utama iaitu setiap kanak-kanak diberi peluang untuk belajar. Yang kedua, mewujudkan satu sistem bagi membentuk dan melahirkan rakyat yang bersatu padu. Penyata ini mengutamakan unsur-unsur dan nilai perpaduan negara bagi menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di Malaysia. Sebagai kesimpulan bagi sistem pendidikan selepas merdeka, penubuhan dasar dan pendidikan ini mengalami perubahan. Hal ini kerana dasar-dasar ini ditubuhkan bertujuan untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum. Seterusnya, apakah hubungan perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka dengan falsafah pendidikan? Pada pendapat saya, hubungan sistem pendidikan sebelum merdeka dengan falsafah pendidikan adalah sistem pendidikan pada era sebelum merdeka melibatkan sistem pendidikan yang berterusan, di mana pada era ini pendidikan melibatkan peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat yang lebih tinggi. Pendidikan awal diperoleh secara tidak formal iaitu pendidikan di rumah yang menekankan aspek pertuturan, bimbingan agama, didikan akhlak, penjagaan kesihatan dan perhubungan fizikal. Seterusnya, pendidikan secara formal iaitu penubuhan pusat pengajian, pondok, masjid, sekolah dan pengajian lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan pada era ini melibatkan juga bertujuan juga untuk mengembangkan potensi individu melalui komponen jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis walaupun terdapat pelbagai tentangan semasa era penjajahan. Komponen jasmani kita dapat lihat dari masyarakat Melayu, Cina dan India yang menggunakan tenaga mereka, tenaga fizikal mereka, bakat dan kemahiran untuk berdikari untuk kepentingan masyarakat serta usaha untuk meningkatkan daya pengeluaran. Manakala komponen emosi pula, masyarakat Melayu, Cina dan India mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan mereka. Seterusnya, komponen rohani pula terdapat dalam sistem pendidikan iaitu menekankan aspek pembentukan akhlak yang mulia, membina disiplin diri, bertanggungjawab serta pendidikan berpaksikan kepada Tuhan iaitu menekankan aspek keagamaan.
Yang terakhir pula iaitu komponen intelek. Kita dapat lihat masyarakat mementingkan pendidikan ilmu, mendapatkan ilmu, memanfaatkan ilmu dan menyebarkan ilmu kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Sebagai kesimpulannya, perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka mempunyai matlamat yang sama dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Aina Mardiah binti Yusof, bernombor metrik D21080544, ingin membentangkan tentang tentang pendidikan selepas merdeka. Okey, pendidikan selepas merdeka ni adalah sistem pendidikan yang diwujudkan di tanah Melayu dengan begitu jelas, berorientasikan kepentingan perkauman dan telah mewujudkan sekolah-sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Dia menggunakan bahasa masing-masing tu maknanya kalau macam pelajar Melayu, dia akan menggunakan bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Kalau Cina akan menggunakan bahasa pengantar adalah bahasa Cina dan sebagainya lah, yang kaum selain daripada itulah kan. Okey, seterusnya laporan pendidikan selepas merdeka ni mempunyai 4 laporan, iaitu Penyata Rahman Talik, Penyata Rahman Talik 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Husin On 1971, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan 1979, iaitu penyata daripada Mahathir. Okey, kita tengok yang pertama, Penyata Rahman Talik. Okey, kita tengok Penyata Rahman Talik. Okey, Penyata Rahman Talik ini lanjutan dari Penyata Razak. Lanjutan daripada Penyata Razak lah. Dia melanjutkan lagi kan, iaitu 1956, pada Jun 1960, Jawatan Kuasa Penyemak Dasar Pelajaran Kebangsaan yang dipengerusi oleh Abdul Rahman Talib sendiri ya. Okey, dia mencadangkan menghapuskan semua sekolah rendah yang menggunakan bahasa ibunda. Okey, menggunakan bahasa ibunda ni maknanya dia tak bagi pelajar ni menggunakan bahasa ibunda lah, dan digantikan dengan sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan, tujuan pencapaian perpaduan nasional. Okey, ia juga mempunyai beberapa cadangan lain. Ia mencadangkan beberapa cadangan lain, antara yang terpenting ialah bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa pengantar. Macam tu. Kiranya tidak kiralah sama ada kaum Cina ke India ke, semua kena menggunakan bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu. Dia tak bagi dah guna bahasa ibunda mereka. Sebelum ni dia bagi menggunakan bahasa ibunda, iaitu macam kaum Melayu gunakan bahasa Malaysia, kaum Cina gunakan bahasa ibunda mereka, dan India gunakan bahasa ibunda mereka. Tetapi Rahman Talib bercadangan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, kita tengok yang kedua. Kita tengok kesan daripada Penyata Rahman Talib. Okey, kesan daripada Penyata Rahman Talib iaitu menjadi syarat lulus bagi calon-calon sekolah menengah dan latihan perguruan. Okey, yang kedua, memberikan insentif dicadangkan oleh guru-guru sebagai ganjaran berusaha bersungguh-sungguh memperoleh kelulusan yang baik dalam bahasa Melayu. Dia nak guru-guru ni semuanya semua cemerlang dalam bahasa Melayu. Contoh macam sekarang bila kita ingin memohon sesuatu pekerjaan perguruan ke, mesti bahasa Melayu hendaklah kredit. Hendaklah lulus. Lulus sekarang tak nak sangat lulus, tapi hendaklah kredit kan, kredit sebab Rahman Talib bagi tahu dia nak mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, antara cadangan Penyata Rahman Talib yang lain, pendidikan percuma di sekolah rendah, sistem kenaikan darjah secara automatik sehingga ke tingkatan 3. Maknanya
sampai tingkatan 3 secara automatik dapat naik kelas. Macam tu. Okey. Seterusnya peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan. Okey. Lepas tu pendidikan moral dititik beratkan. Pendidikan moral ni sangat penting, memang perlu dititik beratkan. Okey, pendidikan teknikal vocational dipertingkatkan. Okey, macam sekarang lah. Sekarang ni memang vocational memang dipertingkatkan lah kan. Okey. Pelajar agama Islam diajar jika terdapat sekurangnya 15 murid. Maknanya pendidikan agama Islam akan diajar sekiranya pelajar itu sekurang-kurangnya 15 orang murid. Okey, dan seterusnya kawalan mutu pelajar ditingkat di sekolah menengah oleh jemaah nazir. Maknanya nazir akan menyemak mutu pelajar tersebut di sekolah rendah. Okey, program latihan perguruan diberi penekanan. Okey, contohnya macam sekarang lah. Pihak IPG memberikan lebih penekanan kepada pelajar yang ingin mengambil khusus dalam pendidikan, dalam perguruan lah maknanya kan. Okey, seterusnya kita tengok pula pada Akta Pelajaran 1961. Okey, Akta Pelajaran 1961 ni adalah lanjutan dari penyata Rahman Talib yang diringkaskan seperti dasar pendidikan bertujuan untuk menubuhkan sistem pendidikan kebangsaan yang akan memperkembangkan kebudayaan, ekonomi dan politik negara ini, di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, macam sekarang kita tengok memang bahasa Melayu akan berada di peringkat atas. Okey. Yang kedua, bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa kan, macam yang kita tahu. Okey. Akta Pelajaran 1961 juga mempunyai 2 tahap, iaitu tahap pendidikan dan tahap bukan 2 tahap Okey, 4 tahap, iaitu tahap pendidikan, tahap rendah, tahap pendidikan menengah dan tahap pendidikan Islam. Okey, kita tengok kepada tahap pendidikan terdahulu. Okey, tahap pendidikan tahap rendah, pendidikan tahap menengah dan rendah. Yang ketiga, pendidikan tahap menengah atas, pendidikan di institusi pendidikan, kolej ataupun maktab perguruan. Okey, pada tahap rendah, wajib bagi semua kanak-kanak yang mencapai umur persekolahan. Macam sekarang, umur persekolahan seawal 5 tahun dah boleh start bersekolah lah kanak-kanak kan. Okey, diberi secara percuma, ditawarkan di sekolah kebangsaan dan jenis sekolah kebangsaan. Okey, macam sekarang kalau di sekolah kebangsaan tu biasanya ada sekolah pra kan. Itu adalah untuk pelajar kanak-kanak yang berusia 5 dan 6 tahun sahaja. Okey, pada pendidikan menengah pula ditawarkan di sekolah menengah rendah biasa, sekolah menengah atas, menengah atas trade, menengah atas teknik, menengah atas vocational, menengah atas yang diluluskan oleh Menteri Pelajaran. Okey, yang terakhir iaitu tahap pendidikan Islam, ditawarkan jika terdapat 15 orang atau lebih yang beragama Islam. Diajar oleh guru agama yang terlatih, diadakan sekurang-kurangnya 2 waktu seminggu pada waktu persekolahan, sama juga macam sekarang. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu cadangan, iaitu laporan Husin On. Okey, laporan Husin On ini diketuai Husin On sebagai Menteri Pelajaran. Okey, walaupun dia mengatakan walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, namun bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa tetap diiktiraf dan dijadikan sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua, oleh itu dicadangkan masa mengajar BI ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk memperoleh hasil, iaitu pencapaian yang baik. Maknanya selepas bahasa Melayu, bahasa kedua adalah bahasa Inggeris. Dijadikan bahasa antarabangsa. Maknanya kita berada di mana-mana negara,
Penggunaan bahasa Inggeris amatlah penting. Okey. Mulai 1968, bahasa Melayu telah menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat sebagai bahasa pengantar di sekolah aliran Inggeris. Okey. Kita tengok yang seterusnya iaitu tujuan utama laporan Jawatankuasa Kabinet. Okey. Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan diamalkan sekarang dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang, di samping untuk memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan terlatih. Okey, maknanya di sini dia lebih mengutamakan sistem pendidikan tu yang berdisiplin dan terlatih, sebab ingin melahirkan seseorang pelajar tu berdedikasi. Okey, macam itulah. Okey, yang seterusnya, tujuan laporan adalah untuk menyatupadukan rakyat melalui penekanan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi. Okey, antara cadangan laporan Mahathir ni, antara cadangannya adalah tumpuan kepada 3M, yang kedua kedudukan BI sebagai bahasa kedua, yang ketiga fokus kepada pendidikan rohani disiplin yang kukuh. Okey. Pendidikan menengah atas terbahagi kepada dua, iaitu akademik dan vocational. Macam yang kita tahu sekarang lah, sekolah menengah terbahagi kepada dua, iaitu sekolah menengah biasa dan sekolah menengah vocational. Okey. Yang seterusnya, pendidikan menengah atas kurikulum ala Malaysia ditegaskan. Semakan semula ke atas kursus-kursus dalam perkhidmatan bagi bahasa Melayu bagi tujuan memantapkan sistem pendidikan dari pelbagai aspek. Sebab itulah dia menginginkan bahasa Melayu adalah sebagai bahasa pengantar. Sebabnya untuk tujuan memantapkan sistem pendidikan dari pelbagai aspek. Macam yang kita tahu di Malaysia memang boleh dikatakan majoriti berbangsa Melayu, kan? Sebab tu dia menetapkan bahasa Melayu adalah bahasa pengantar. Macam tu. Okey. Seterusnya, rumusan bagi sistem pendidikan selepas merdeka sehingga tahun 70-an. Akta Bahasa Kebangsaan, pengisytiharan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di semua peringkat persekolahan, rukun 1963 hingga 1974, rukun negara dan dasar ekonomi baru, agihan peluang pendidikan yang sama bagi bandar dan luar bandar. Okey, tahun 1976, Akta Pelajaran 1961, berkuat kuasa bagi negeri Sabah dan Sarawak. Okey. Yang terakhir, tahun 1979, laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan, iaitu memberi penekanan kepada perpaduan negara, tumpuan kepada sumber yang berkemahiran demi kemajuan dan pembangunan negara, pendemokrasian pendidikan, pembentukan masyarakat Malaysia yang bermoral dan berdisiplin. Okey. Hubungan yang boleh kita kaitkan dengan falsafah pendidikan adalah bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar, pendidikan moral amat dititik beratkan. Macam sekarang kita boleh kaitkan dengan falsafah pendidikan, iaitu memang bahasa Melayu amat dititik beratkan dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa antarabangsa. Zaman sekarang pun sama juga, dan menggunakan 3M dalam pendidikan. Okey. Selain daripada itu juga
memberi penekanan kepada perpaduan negara. Lepas tu pendemokrasian pendidikan. Banyaklah yang boleh dihubung kaitkan dengan falsafah pendidikan daripada pendidikan selepas merdeka. Okey. Sekian dulu daripada saya. Saya sudahi dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersambung kepada pendidikan masa kini di Malaysia. Okey, sistem pendidikan diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Okey, pendidikan di Malaysia ada 4 peringkat iaitu peringkat prasekolah, peringkat pendidikan rendah, peringkat pendidikan menengah dan pengajian tinggi. Okey, ciri-ciri peringkat prasekolah. Tengok sekolah tadika atau prasekolah disediakan di sekolah kebangsaan. Kemasukan ke kelas prasekolah dibuka kepada golongan keluarga berpendapatan rendah. Terdapat juga penubuhan tadika swasta yang menerima kemasukan murid berumur 4 hingga 6 tahun. Namun pada peringkat ini, ianya tidak menjadi kewajipan kepada kanak-kanak di Malaysia. Okay, pada peringkat rendah, pendidikan rendah, bermula dari tahun 1 hingga tahun 6 iaitu murid yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Okay, sekolah rendah awam di Malaysia terbahagi pada 2 jenis iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama. Okay, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan. Mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains merupakan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia. Okey, ciri-ciri pendidikan menengah pula khusus untuk kemasukan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sekolah menengah awam menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam setiap mata pelajaran. Pada akhir tingkatan 5, pelajar perlu menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia (SPM) sebelum menamatkan pelajaran di peringkat menengah. Pada peringkat pengajian tinggi, kita tengok kerajaan menyediakan banyak subsidi pengajian bagi universiti awam yang menjadikan yuran pengajian rendah. Pemohon memerlukan kelayakan STPM, matrikulasi atau diploma yang diiktiraf serta kelulusan lain yang setara yang diiktiraf kerajaan. KPTM iaitu Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia ditubuhkan bagi mengawasi pendidikan pengajian tinggi. Seterusnya, pada peringkat rendah dan menengah, murid diuji melalui pentaksiran bidik darjah PBD melibatkan semua mata pelajaran. PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. PBD ini mula diperkenalkan pada tahun 2016. PBD sebelum ini dikenali sebagai pentaksiran berasaskan sekolah PBS. PBS suatu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Terdapat 4 komponen dalam PBS iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, pentaksiran psikometri dan pentaksiran bilik darjah. Pada peringkat rendah dan menengah juga, untuk makluman semua, pada tahun 1993, kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dilaksanakan dengan 3 tunjang, iaitu komunikasi, perkembangan diri individu dan yang ketiga manusia dengan alam sekelilingnya. Pada tahun 2003, KBSR dan KBSM disemak semula
dan diubah suai kepada kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM selaras dengan Plan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. KSSR dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2011, manakala KSSM dilaksanakan pada tahun 2017. Kita lihat pada peringkat menengah iaitu jenis-jenis sekolah menengah awam. Pertamanya sekolah menengah kebangsaan harian, sekolah berasrama penuh, sekolah seni, sekolah sukan, sekolah menengah kebangsaan agama, maktab rendah sains mara, kolej vokasional dan sekolah menengah teknik, maktab tentera diraja, sekolah agama bantuan kerajaan. Pada peringkat pengajian tinggi pula, kita lihat jenis-jenis institusi pengajian tinggi sama ada kerajaan atau swasta. Pertama, universiti awam yang terdapat 3 pemfokusan iaitu pertama universiti penyelidikan yang mana tertumpu kepada bidang penyelidikan. Yang kedua, universiti berfokus itu memberi tumpuan atau perhatian kepada bidang khusus berkaitan dengan penubuhannya. Yang ketiga, universiti komprehensif. Universiti komprehensif ini menyediakan pelbagai kursus dan bidang untuk pelajar sambung pengajian. Yang kedua, kolej vokasional. Yang ketiga, universiti swasta. Keempat, kolej universiti. Kelima, kolej universiti antarabangsa. Keenam, kolej swasta. Sekarang kita lihat kaitan pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan. Pertama, wujudnya pelaksanaan program pendidikan ulul albab. Program pendidikan ulul albab pada mulanya diperkenalkan di Terengganu iaitu bermula dengan Sekolah Imtiaz Ulul Albab. Kemudiannya diikuti oleh agensi lain seperti Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan lain-lain. Menurut kajian Zamroni pada tahun 2016, katanya selain itu ia juga bertujuan sebagai melengkapkan suatu kepribadian manusia secara menyeluruh dalam menimbangi antara aspek spiritual, emosi, rohani, jasmani dan intelektual. Ia di sini merujuk kepada program pendidikan ulul albab selari dengan kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Manakala pendidikan ulul albab di peringkat menengah pula lebih menjurus kepada satu corak pembelajaran yang komprehensif tanpa berlakunya pemisahan antara ilmu agama, ulumuddin dan ilmu umum sains. Penerapan konsep ulul albab dalam sistem pendidikan ini diharap melahirkan model insan yang seimbang antara IQ, EQ dan SQ. Yang kedua, penyediaan prasarana dan infrastruktur daripada kerajaan. Kebanyakan sekolah telah pun mempunyai infrastruktur yang lengkap seperti makmal komputer dan sebagainya. Menurut kajian Ziham Zawawi pada tahun 2009, katanya prasarana yang baik dan sempurna akan membantu merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan melalui frasa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan frasa usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Prasarana yang baik dan sempurna amat penting agar proses PNP murid-murid tidak akan terganggu. Sebaliknya mampu membantu murid untuk memperkembangkan lagi diri mereka terutama dari aspek intelek.
Okey, ketiga seterusnya kita lihat kepada pelaksanaan kurikulum dan core curriculum yang sistematik. Okey, sukatan kurikulum yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum PPK Kementerian Pelajaran Malaysia KPM bersesuaian dengan budaya, agama dan adat resam tempatan dan bertepatan dengan tujuan pembentukan semula masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara seperti yang tertulis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okey. Hari ini kita lihat KPM juga telah memberi garis panduan kepada sekolah berkenaan pelaksanaan co-curriculum dan penyertaan terhadap aktiviti co-curriculum juga amat penting dalam kalangan murid. Dengan menyertai co-curriculum dapat membangunkan potensi diri murid-murid dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek melalui sumbangan-sumbangan dari segi berbagai bentuk yang telah diberikan. Keempat, pemerkasaan guru melalui Standard Guru Malaysia. Okey, kenapa pentingnya pemerkasaan guru? Kerana guru yang berkualiti mampu melahirkan insan yang baik. Guru berkualiti ialah seorang guru yang sentiasa berkualiti pada masa ini dan pada masa depan untuk menjamin sistem pendidikan kekal berkualiti. Guru perlu sentiasa relevan dengan cabaran semasa dan akan datang. Ini suatu kemestian jika guru hendak berjaya dan mencapai hasrat wawasan 2020. Jika guru itu berkualiti, maka pelajar akan menjadi insan yang kamil dan cemerlang. Guru yang baik adalah guru yang sentiasa mahu mempertingkatkan diri dan akan melihat di mana diri mereka dalam sistem pendidikan. Okay, yang kelima, kewujudan sekolah teknik dan vokasional. Okay. Melalui kewujudan sekolah teknik dan vokasional ini, kita dapat melihat kepentingan pendidikan teknik dan vokasional adalah untuk melahirkan individu yang mahir dalam pelbagai kemahiran teknikal. Hal ini dikatakan demikian kerana TVET atau sekolah teknik dan vokasional ini melengkapi setiap individu dengan ilmu pengetahuan bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga ilmu kemahiran teknikal dalam pengendalian sesuatu peralatan. Ilmu kemahiran teknikal adalah seperti pertukangan, elektronik, bateri, automotif dan lain-lain. Kemahiran teknikal mampu dimanfaatkan oleh individu tersebut di mana jua mereka berada. Tambahan pula, TVET adalah bidang pembelajaran yang bukan sahaja tertumpu kepada mereka yang cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga kepada semua individu yang meminati bidang kemahiran teknikal. Okey, seterusnya yang terakhir, pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS seperti yang dinyatakan sebelum ini. Okey, pelaksanaan 4 komponen dalam pentaksiran berasaskan sekolah iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, pentaksiran psikometri dan pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, intelek, afektif, emosi dan rohani dan psikomotor jasmani. Ini semua selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, itulah kaitannya pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia pada hari ini. Wallahualam.